Mana tu? Apa? Lawan apa? Qala al-Musaddaq rahimahullah surah 9. Dan mustahil lawannya lawan ilmu, iaitu lawan dia tu jahil. Maksud kiraan kita sifat ilmu. Apa terjemah Melayu? Pengetahuan. Dengan pengetahuan boleh mengetahui. Mengetahui itu bukan dia, bukan ilmu, bukan sifat, takluk dia. Benda yang kita tahu itu panggil ketahuan. Ketahuan itu perkara-perkara yang Tuhan tahu. Kita macam tu juga. Dan mustahil lawan ilmu iaitu jahil. Apa makna mustahil? Aneh. Apa makna mustahil? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduh. Kalau mustahil, ma la yutasawwaru fil aqli, perkara yang tak terima akal berlaku. Mustahil itu tiap-tiap perkara yang akal tak boleh terima kata berlaku. Dia tak berlaku sama sekali. Macam jahil Tuhan, akal tak terima kata Tuhan tu jahil. Kalau jahil, macam mana nak buat langit bumi? Macam mana nak terbih alam? Akal tak terima. Ingatlah tu jahil. Mustahil, perkara yang akal tak terima berlaku. Benda tu tak boleh berlaku sama sekali. Macam jahil. Tak ada Tuhan. Kalau jahil, macam mana nak jadi? Tetap Tuhan ada sifat pengetahuan. Dan dalil ilmu Allah Ta'ala itu dalil, karena bukti dia bahawasanya jika adalah ia jahil, takdirnya. Jika ada ia Allah Ta'ala jahil, takdir kalau jahil. Jadi macam mana? Nascaya tidak ada ia menghendaki. Jadi kita mau satu-satu benda itu kita tahu. Kita mau makan tahu dah. Kita mau mandi tahu dah. Jadi kita mau tu benda yang kita tahu. Kalau benda tu kita tak tahu, takkan kita nak. Kita pun tak tahu. Jadi kalau Tuhan tu jahil, macam mana nak buat alam? Nampak? Tentu tak boleh jadi lagi bumi. Pasal dia ada pengetahuan. Jika ada ia jahil, nascaya tidak ada dia menghendaki membuat alam ini. Menghendaki buat alam ini. Kalau dia jahil. Kita pun kalau kita jahil, tentu kita tak mau. Yang ada nak tu pasal kita faham, kita reti. Dan iaitu tiada menghendaki itu mustahil. Pasal apa? Mustahil kerana sabit menghendaki Allah. Sabit dengan dalil yang telah lalu. Apa dia? Dalil iradah. Dalil yang telah lalu, dalil iradah. Lain adalah sifat iradah. Kemudian kesimpulan dia jadi macam, maka sabitlah ilmu. Apa makna sungguhlah ilmu itu ada pada Tuhan. Tetaplah pun dia sabit. Maka sabitlah ilmu sungguhnya dan tetap ada ilmu pada Tuhan. Kemudian kalau ada ilmu dan apabila sabit baginya ta'ala ilmu, mustahil atasnya jahil. Mudahlah. Jadi keputusannya wajib kita iktikad Allah Ta'ala ada sifat ilmu. Itu dalil apa ni? Akli. Dalil satu lagi dalil apa? Nakli. Apa dia? Dalil hadis dari Quran. Mana punya mana? Anwar. Ini Wallahu Sami'un Alim. Wallahu alimun bima fis sudur. Wallahu alimun bima fis sudur. Allah Ta'ala sangat alim. Dia ada sifat ini. Itu ya Quran. Wallahu alimun bizatis sudur. Allah Ta'ala sangat mengetahui di dalam hati kita. Dia ada sifat ilmu. Itu dalil dari ayat Quran.
Kita fikir dengan akal tu semua. Kalau dia tak ada ilmu, macam mana nak jadi alam? Mudah tu. Habis. Kita pindah lain lagi. Ada miskin. Kalau kita pakai dari akal kita boleh. Boleh juga. Jadi dari akal kan? Kalau tak ada Quran sikit. Kalau sekiranya tak ada Quran turun, akal kita boleh fikir tak? Wajib kita fikir. Bukan nanti Quran. Kalau tak ada Quran pun itu satu wajib atas kita memikir kepada dalil. Sehingga kalau tak ada Quran, kita tetap Tuhan tak jahil. Tengok alam. Lagi, siapa lagi? Baik, ada. Pindah ulang ni. Ke-10 ayatun. Yang ke-10 ayatun. Artinya hidup. Itu tak elok. Yang elok macam mana? Artinya perhidup. Apa beza? Anwar. Arif. Berhidup sifat. Hidup. Hidup takluk. Apa dia? Dia tu sifatnya tak takluk. Ayat la tata'ala kusyai. Ini penazamnya lah. Apa beza hidup dengan perhidup? Sifat. Ada sifat hidup, dia hidup. Hidup berapa orang ni? Takluk. Ya sifat ni tak takluk. Samarah dia. Jasa. Bukti. Kita bagi takluk. Arif. Ayat tidak bertakluk. Sifat ayat tidak bertakluk, tetapi ada faedah dan jasanya. Itulah dinamakan samaratul hayat. Samarah, dengan titik 3, dinamakan samaratul hayat. Yaitu diri hidup itu sendiri. Nama samaratul hayat. Kalau sifat lain tak ada lah. Boleh. Kalau sifat lain dia panggil takluk. Hayat tak panggil takluk. Dia panggil samarah. Bukti, jasa, faedah. Faedah lah senang. Kalau nak kita Hayat tidak bertakluk tetapi ada faedah dan jasa. Ya, inilah dinamakan samaratul hayat. Iaitu diri hidup itu sendiri, nama samaratul hayat. Diri hidup itu sendiri. Samarah, jasa, faedah. Jasa, faedah atau kegunaan. Biarkan. Boleh. Nah, Anwar. Apa guna kodrat? Buat kerja. Kuasa. Kuasa itu kata guna kodrat itu untuk kuasa. Tak ada rentak. Apa guna sama? Mendengar. Apa guna basar? Apa guna hayat? Nak pergi hidup. Kan pergi hidup. Guna dia nak pergi hidup zat. Tak ada dia zat tak. Itu sabarah. Boleh. Jadi sifat dia ada guna masing-masing. Sama apa guna untuk nak mendengar. Basar apa guna untuk nak guna dia. Ilmu apa guna untuk nak tahu. Mengetahui. Kodrat apa guna untuk nak bahagia.
Iroda apa guna untuk nama? Hayat apa guna? Nak pergi hidup? Tak. Dia tak tunjuk keluar. Kita tak boleh habaq nyawa, tak boleh. Tak boleh. Dia tak hidup juga. Apa guna dia? Ketik. Anwar. Sifat tu ada guna masing-masing. Apa guna sama? Untuk mendengar. Pendengar tu sama. Ada pendengar tu guna apa nak? Untuk nak dengar. Tak ada dia tak boleh dengar. Dan mendengar tu tak ada. Kalau tu pedah kerja dia. Aktif dia. Tak kerja dia. Kerja kodrat. Apa guna kodrat? Nampak kerja lah. Kuasa. Lek. Tak aktif. Ada. Mana? Guna dia. Jadi hayat ni guna. Tugas dia. Tugas dia. Tugas dia. Tugas dia pun dia. Apa guna hayat? Tak ada guna. Asalnya takluk ni lagi lah. Nampak? Lagi. Tujuh ke sana. Hayat dia tak tujuh ke mana? Tamak tujuh ke. Mendengar. Basok tujuh. Lihat. Ilmu tujuh. Tahu benda-benda. Faham? Kodrat tujuh. Artinya hayat. Tu. Dia tak tujuh ke mana. Pasal tak. Kalau kita tak nak faedah lah. Faedah ada lah. Nanti kata sama lah. Nak bagi hidup. Dari mungkin soalan sokongan sifat yang tak itu yang tak takluk kan. Tapi nampak macam tak takluk. Macam kita takluk. Takluk dia tujuh ke. Faham tak? Takluk dia tujuh. Dia ni tujuh ke mana? Ayat. Jadi tak ada faedah lah. Dia kata tak ada faedah. Guna dia untuk nak bagi hidup. Satu kita marah. Pasal dia tak tujuh. Tak tujuh panggil tak. Tak tujuh mana tu ada guna. Itu nama tak. Jasa. Faedah dia. Boleh. Faedah dia. Faedah tu. Boleh beza. Itu tugas masing-masing. Tapi hayat tugas. Tujuh ke lain tak? Ada tak ada guna? Ada guna. Untuk bagi hidup. Terus. Bagi hidup. Tak ada dia zat bagi hidup. Ada faedah tujuh. Ada itu tujuh. Boleh? Senang? Ada? Saya tak tahu. Tujuh. Ke-10 hayat itu artinya pehidup. Ada pehidup bersama. Ada pehidup boleh. Artinya pehidup. Iaitu sifat. Dia tarik. Bercanggah dah. Iaitu hidup sifat yang mawjud. Di sini kita faham. Boleh. Iaitu sifat yang mawjud. Di sinilah kita dapat faham. Di sinilah kita dapat faham. Terjemah hayat dengan hidup itu tak betul. Aku narik. Inilah kita dapat faham terjemah hayat tidak. Dengan hidup tidak betul. Kerana hidup itu bukan mawjud itu. Ya amrun itibar. Janganlah. Ini kita lalu. Itu sifat yang mawjud. Hidup bukan mawjud. Itu kena bina. Yang mawjud itu kehidup. Hidup itu orang itibar. Faham tak? Kalau katanya pasal apa? Diterjemah kehidup. Di sini ke-10 ayat artinya hidup. Kita kata tak betul. Kena bina kena kata hidup. Jalan tak betul jalan. Iaitu tarik belajar. Tarik dia tercanggah. Iaitu hidup sifat yang mawjud. Mawjud bila hidup? Kita terjemah hidup. Hidup bukan mawjud. Yang mawjud hidup pasal kita kena bina tu. Ayat artinya terjemah kata mawjud betul. Itu hari. Dia tak canggah. Dia bercanggah. Yang tarik dia bercanggah.
kata lagu lain, timah lagu lain, kita ambil lagu lain. Nampak tak? Iaitu ayat hidup satu, iaitu hidup sifat yang mawjud. Hidup mawjud lah. Oh, hidup tu amrul iktimai. Kalau gitu kena baca artinya hidup. Betul? Belajar dengan tarikh iaitu hidup sifat yang mawjud. Hidup kamu boleh yang sedia berdiri pada zat Allah Ta'ala qadir, yang sedia berdiri pada zat Allah qadir, yang mengesahkan baginya Ta'ala bahawa bersifat ia dengan ilmu dan lainnya. Ini payah sikit tadi cuma tulis ya, tak faham. Ke-10 hayat artinya hidup. Kita terjemah hidup, iaitu sifat yang mawjud. Arif boleh kita tak ni mawjudatun bunau bakat dengan man'um. Ini ustaz tak ni dengan mawjudatun, sifatun mawjudatun bunau munasabah. Kalau sifatun mawjudun tak betul nak dengan man'um, tak berbakat. Itu kita mengaji nahu, kita tahu dah kata kitab tu salah. Sifat boleh tak ni sifat yang mawjudah, yang sedia sekali dengan zat itu qadim, yang berdiri menumpang pada zat Allah Ta'ala. Faham? Tulis itu dia, iaitu sifat yang mawjudah, yang sedia berdiri pada zat Allah Ta'ala. Jikalau ayat kita balik hati tahu tidak tak faham, pelagar dengan hati kita. Jikalau pada kita ialah nyawa, kalau kita nyawa, hidup dengan apa? Apa? Nyawa. Alasan aja yang kata nyawa. Nyawa ada kirim. Dia bukan kirim. Boleh. Tapi Tuhan yang dikata nyawa. Kerana nyawa ini menumpang pada kirim. Hak kita nyawa. Tak ada nyawa hati, nak tarik hati. Nak bagi faham hati. Nak beza hak kita dengan hak Tuhan. Kita berada hayat, Tuhan berada hayat. Hayat kita orang panggil nyawa. Hayat Tuhan bukan nyawa. Ini tanpa benar. Tak dapat diketahui. Tuhan yang semua begitu. Hakikat sifat Tuhan tak ada siapa mengetahui. Kita pergi semalam di sana. Betul tak? Ya. Orang sana bukan ada ketahui apa lagi. Punya dengar lagi. Tahu pada tu. Ada ke depan tu ya. Belakang tu. Dengar. Tak kenal Tuhan. Tak tahu apa. Kesian. Kita boleh beza. Orang mengaji tak mengaji kita tahu dah. Wah. Tapi malam. Okey. Saya bocor. Saya bocor. Ramai betul datang. Pilot. Dia betul datang. Haji apa nama ni? Kalau selesai. Ramai. Jalan lama. Orang banyak. Jalan lama tu banyak apa dah? Haji lama. Saya baca lagi. Ke-10 ayat artinya hidup, iaitu sifat yang mawjudah. Tak ni bulat rancahar berbedadar mawjudah tu betul, yang sedia qadir, yang berdiri pada zat, yang mengesahkan baginya Ta'ala bahawa bersifat ia akan ilmu. Tulis itu, yang mengesahkan baginya Ta'ala, yang maksudnya hayat ini, maksudnya hayat ini satu sifat. Jikalau ada sifat hayat pada seseorang, akal boleh terima.
Jadi kalau ada sifat hayat pada seseorang, akal boleh terima seseorang itu ada ilmu, ada qadrat, ada iradat ila akhirih. Begitu juga pada Tuhan. Kita tak boleh terima Tuhan itu ada qadrat iradat, melainkan kena ada hayat dulu. Maka jadilah hayat ini satu sifat yang serupa syarat, satu sifat yang serupa jadi syarat pada akal kita. Tidak boleh terima ada sifat lain jikalau tidak ada sifat hayat. Itu maksudnya. Ini payah. Bagaimana? Boleh baca. Habis. Maksudnya hayat ini satu sifat. Jikalau ada sifat hayat pada seseorang, akal boleh terima. Seorang itu ada ilmu, ada kudrat, ada iradat ila akhirih. Begitu juga pada Tuhan. Kita tak boleh terima Tuhan itu ada kudrat, iradat, melainkan kena ada hayat dulu. Maka jadilah hayat ini satu sifat yang serupa jadi syarat pada akal kita. Tidak boleh terima ada sifat lain jikalau tidak ada sifat hayat. Hayat yang penting. Baik. Dia penting. Kalau tak ada hayat, mari di mana? Hidup pun tak. Nak mari di mana ilmu? Nak mari di mana kudrat? Nak mari di mana sama lain? Tuhan ni hidup pun tak. Boleh. Ayat yang penting sekali. Itu dalam kitab Al-Quran. Ayat yang penting sekali. Pada itu kitab Al-Quran. Dia bilang sifat apa nama ni? Sifat ma'ani ayat dulu. Kita ni kudrat dulu. Dia ayat dulu. Ayat yang penting. Satu sifat yang cukup penting. Dia dikenal dulu. Itu tak ada dia hal lain tu sah. Tuhan tak hidup. Macam mana nak mendengar? Macam mana nak melihat? Macam mana Tuhan bertanya hidup? Nampak? Dia hayat dulu. Dia sifat hayat dulu. Hayat ni sifat penting. Itu maksudnya. Yang mengesah, yang ni akal kita boleh terima baginya Ta'ala bahawa bersifat ia dengan ilmu dan lain daripada segala sifat. Gitu. Kalau tak ada hayat, tak sah. Akal kita tak terima, tak boleh sah. Gitu. Hayat ni penting. Ini hayat sifat yang cukup penting sekali. Kalau tak ada dia, hal lain tak boleh. Habis kat tu. Boleh ada ulang lagi. Anu betul tak? Hayat ni satu sifat yang penting sekali. Antara sifat mani. Jadi, kontrak iradat semua yang penting hayat. Kesadaran ni hak lain tak mari di mana. Tuhan bertak hidup. Hidup Tuhan dulu baru boleh kita terima kata ada ilmu ada sama. Dan Tuhan tak hidup hayat ada. Nampak? Itu maksud itu. Yang mengesahkan bagi Ya Ta'ala yang boleh sah, yang boleh kita terima bahawa bersifat ia dengan ilmu dan lainnya daripada segala sifat. Itu boleh terima. Kalau tak ada hayat tak boleh terima. Hayat ini penting. Kiraan akal. Habis kat tu. Dan tiada hidup Allah itu dengan roh. Tuhan bukan hidup dengan roh. Dan tiada hidupnya itu dengan roh, nyawa lah. Maka tiada harap i'tikad mengaku dalam hati bahwasanya ada baginya bagi Allah roh. Harap Tuhan berada nyawa, jangan. Dan jika roh koding sekalipun tak sah. Jika roh baru, roh koding tak boleh. Gitu. Dan jika roh koding sekalipun
tak boleh sanggup. Tak boleh kata. Kerana roh itu menumpang pada jirim. Roh yang tumpang pada jirim. Tidak lah bukan jirim. Dan jika roh qadim sekalipun, tak boleh kata Tuhan hidup dengan roh, tapi bukan roh baharu, roh qadim. Tak boleh. Tulis lagi. Dan berkata hukama balas apa? Dan berkata hukama, hakat mim alif hamzah, macam ulama hukama. Dan berkata hukama, kita ini pun bukannya hidup dengan nyawa. Kita ini pun bukannya hidup dengan nyawa, iaitu hidup dengan sifat hidup yang dicampur dengan nyawa. Wana hari baca. Dan berkata hukama, kita ini pun bukannya hidup dengan nyawa, iaitu hidup dengan sifat hidup yang dikampur dengan nyawa. Kita bersifat hidup dengan sifat hidup. Dan tanpa sifat hidup, nyawa kita tahu nyawa. Sudah dengan dari mana? Kalau tahu nyawa juga, beri duit banyak ke doktor pakar hampir hubung pun nak hidup lama. Banyak duit dia banyak hampir 10,000. Nyawa beri banyak. Tak boleh tahu nyawa. Nyawa kita ni duduk kepala, duduk di kaki, ke duduk di mana nyawa. Hidup dengan nyawa. Nyawa duduk di mana? Duduk di kepala, duduk di perut. Buka tengok. Sikit. Tak dapat diketahui nyawa. Tapi ada nyawa, tak ada jauh. Nak tahu nanti Malikul Maut tarik. Jadi, idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzuru. Apabila sampai roh ke hulqum, tarik. Tak nampak apa. Tuhan kata, orang kawan-kawan duduk dekat pun kita tak kenal. Kawan-kawan kita duduk ziarah dekat pun tak kenal. Nyawa nak terbang. Masa tu nampak. Masa tu nampak nyawa. Mata. Kita tarik mata. Mata kita dah tengok. Mereka nak pergi ke mana. Ricuk di kita tu. Mata ada terkatil. Satu orang mati tu dipejam aku mata. Punya kata, andai kata hati anak Adam ni tak tentu dengan syaitan, maka nampak tu yang tinggi, alam yang tinggi macam mana? Macam mana? Andai kata hati kita ni tak dikeliling syaitan, maka akan nampak alam melakut yang tinggi. Masa tu, masa nanti roh. Masa dia sabar dan dia tak faham. Dia kita ni masa kita hidup, nyawa kita tak ketahui. Bila Malikul Maut tarik nyawa. Dalam hadis kita Malikul pegang nyawa kita. Tarik. Kita dapat hati tengok nyawa. Tapi nak cerita tak boleh ya. Kita seorang yang nampak nyawa. Lain tak tahu. Tarik tak tengok. Mata. Letih. Kemudian lucu. Mata tak sebejar. Orang mati juga tengok. Mungkin tengok lah. Tengok lah. Dia duduk guna lah. Duduk memandang. Ada lah. Dia duduk memandang. Memandang lah tak lah. Saya tanya dia. Andai kata. Kampung. Mungkin tengok. Mungkin tengok. Duduk letih lah. Memandang lah. Duduk letih. Duduk memandang. Memandang apa? Mana roh duduk dia nampak. Habis tu cuk. Tak lah. Atau dekat ikrah. Semua dah. Tak lah. Yang ada nyawa ni pasal gerak ni pasal nyawa tu ada. Kemudian nyawa tu apa dia? Masa tu nampak. Nak cerita tak dia. Kemudian hukamah kata kita pun bukan hidup dengan nyawa. Hidup dengan sifat hidup. Tapi apabila dia tarik nyawa, pergi sekali lah. Boleh.
Mana bukti? Cari bukti. Kata kita bukan hidup dengan nyawa. Hidup dengan sifat hidup. Mana bukti? Muntah pokok muntah. Hidup tak? Dia ada nyawa. Sebutan nak pokok muntah hidup tak? Hidup ni ada nyawa. Dia ada nyawa ke pokok muntah? Apa siapa kata hidup? Bukan hidup dengan nyawa. Hidup dengan sifat apa? Ikut tu. Itu kajian pada siapa? Aku tak nak pokok muntah hidup tak? Hidup ni ada nyawa. Dia pokok muntah ada nyawa. Satu kata hidup, boleh kata hidup, bukan hidup dengan nyawa, hidup dengan sifat apa? Hidup. Kita sifat hidup campur dengan nyawa. Pokok muntah sifat hidup tak campur dengan tu. Boleh. Dengan pokok hidup saja. Hidup bila ada nyawa. Satu lagi falsafah. Dia kata hidup, nyawa kita itu di seluruh badan, bukan di tempat. Demikian juga falsafah berkata nyawa kita itu ada di seluruh badan. Falsafah berkata, hukama berkata nyawa kita itu ada di seluruh badan kita. Bandingnya semacam air di dalam batang kayu. Bandingnya seperti air di dalam batang pokok kayu. Tu. Air di batang pokok kayu tu hijau, pokok ayam tu beratai. Nyawa di badan kita ni bukan di kaki semua. Pasal tu lah hidup. Dia bila kita mati itu dia tarik daripada kaki. Tu lah. Kaki tak ada tu. Kemudian apabila dia tarik kaki, mari kita tarik. Mati kaki dulu kan mati kepala. Tengok orang nak mati. Dia tarik ke dia enggak. Dia mati dulu. Ini tak berat. Itu kata nyawa tu tak ada seluruh. Ada. Apabila nanti tarik, sana dah. Enggak, mati kaki dulu. Kaki dah. Turut semua bukan. Tapi mati dah. Ni. Apa dah ni? Ini tak kemudian dah. Nampak? Mati nyawa dia. Itu nyawa tu seluruh badan. Boleh. Kalau siapa. Nyawa tu seluruh badan. Boleh pakai tu. Tak kalau siapa dia kata boleh, kita boleh pakai, boleh terima. Tengok air. Ni pokok kayu. Peti pokok kayu. Satu ni air tapi mati dah. Mati dah. Jadi lumpuh. Dia lumpuh. Tu pasal apa tangan ni tak jalan. Maksudnya maknanya nyawa ni macam pokok kayu. Seganti ni adalah air tapi dulu dah. Kering dah. Ni gitu ya. Tangan ni lumpuh. Pasal apa? Nyawa dia dah. Baik, lari kelai dah. Boleh pakai. Kalau siapa. Boleh hari. Pokok kayu. Saya kata nak pokok pisang hidup. Kata hidup dia ada nyawa lah. Bukan hidup. Nyawa. Hidup kenapa? Sifat hidup. Ada ribu. Kita pun sifat hidup. Kata kita kampung dengan. Dia tak ada nyawa lah. Sifat hidup saja Tuhan bubuh. Boleh. Qala musannaf rahimahullah. Dan tiada hidupnya hidup Allah dengan roh. Ingat. Maka tiada harus harap i'tikad bahwasanya ada bagi Allah roh. Ingat. Dan jika roh yang qadim sekalipun. Tulis itu. Demikian juga. Jangan dikatakan. Demikian juga jangan dikatakan Tuhan itu mempunyai akal. Macam ni kan? Jangan dikatakan Tuhan itu mempunyai akal. Kerana akal itu bukan pada diri.
Benar deh. Demikian juga jangan dikatakan Tuhan itu mempunyai akal, kerana akal itu menumpang pada diri. Nanti macam mana cerdik ya? Orang tanya balik. Orang tanya mau balik. Macam mana Tuhan yang alim sangat dah tak ada akal? Menjawab mana? Mungkin kata Tuhan yang kata ada akal, tak boleh kata begitu. Itu yang kata Tuhan alim ni tu. Ada akal, alim guna tak ada akal. Satu dah. Ilmu kita ni nak menarik, akal kita nak menarik ilmu. Tak ada akal nak tarik ilmu masuk dia. Dah bodoh. Tuhan tak ada akal. Yang kita ada akal, itu juga dia kan? Ilmu Tuhan bukan aku kena mengaji. Sedia kala begitu dah. Tak ada bersajak pada akal memikir. Kita nak akal untuk nak memikir ilmu Tuhan nak kena fikir lagi. Alim zati, ilmu zati siap dah. Dulu lagi begitu dah. Ini kena faham ni. Kenapa? Gaduh. Jadi apa telefon lah sore. Kita bulan 3 ni. Mesti kata bulan 3 lah kami pergi. Dah. Kami kerja dah. Mufti ni gaduh. Mufti faham. Tu pergi juga. Tak mau duduk lama. Pipis lagi pun jadi. Nak selesai masalah ni. Gaduh. Tu guru menjadi kapur. Guru sana. Itu guru ni kata. Mana cukup aku? Guru ni kata Tuhan ada ilmu. Kalau tu tanya tu guru. Tuhan ni ada ilmu alim. Dia ada akal tak? Soalan tu yang tu buat. Tak ada akal. Alim bodoh. Tunggu ni pula. Dia kata jangan kata betul. Tak boleh kata betul. Kata betul ni jangan ada akal. Tak boleh kata ada akal. Membalah. Kali-kali. Pergi sana, pergi sini. Rata-rata kampung tak boleh buat keputusan. Dia tak pergi ke Datuk. Datuk mufti lah. Berangkat pergi ke Datuk kami ada masalah. Belum buat selesai. Masalah buang, masalah baik. Krisis masalah Tuhan ni ada akal, tak ada akal. Sebenarnya. Datuk pun ada akal bodoh lah. 2 kali 5 lah. Suruh pergi lah. Bulan 3 dah. Kami pergi cari. Dia nak himpun semua. Kode-kode guru takmir, guru kemas. Bukan nak panggil orang kapur. Bukan nak panggil orang kapur. Panggil kode-kode. Bagi faham lagi lah. Angkat ya. Kata pernah dangka. Dia bukan kena fikir ilmu. Mari dia siap dah ilmu dia tu. Ada azali lagi alim tu. Kita ada kena fikir usaha. Ilmu kita ni usaha. Belajar pun nak dapat. Wala yuqalu ilmuhu muktasabun. Jangan dikata ilmu Tuhan diusahai. Dipelajari. Dia nak apa lagi? Tak apa lagi. Nak fikir ilmu. Boleh mana hari? Hari baca. Dan demikian juga jangan dikatakan Tuhan itu mempunyai akal kerana akal itu menumpang pada diri. Dan alim Tuhan itu. Dan alim Tuhan itu zati, zalik saya. Dan alim Tuhan itu zati, yakni sedia kala lagi. Bukan alim dengan sebab usaha. Bukan alimnya itu dengan sebab usaha belajar. Bagaimana? Dan alim Tuhan itu zati, yakni sedia kala lagi. Bukan alimnya itu dengan usaha belajar. Memikir dengan akal. Dia apa? Dia siap begitu lah. Selesai dah masalah. Boleh harap. Nak hurai payah tu. Nak hurai ke orang payah. Bukan. Ini. Dan tiada hidupnya itu dengan roh. Maka tiada harus iktikad bahawasanya ada baginya roh. Dan jika roh yang kodim sekalipun tak boleh. Itu juga akal. Bukan Tuhan ada punya akal. Atau alim. Bagaimana tak ada akal? Alim sedia kala. Bukan dah bahasa usaha. Sedia kala pandai semua.
nak buat akal apa lagi. Dan ia hayat. Dan ia hayat. Ia ada takluk dengan sesuatu. Wal hayat la tata'allaqu bi syai'. Dan ia hayat, ia ada takluk dengan sesuatu. Hanya tulis itu. Ada baginya, hanya ada baginya faedah juga. Hanya ada baginya faedah juga. Iaitulah untuk menghidupkan zat. Iaitulah untuk menghidupkan zatnya. Tetapi tidak dinamakan takluk. Tetapi tidak dinamakan takluk. Hanya dinamakan samaratul hayat. Tadi kita tulis ya. Sudah ada. Hanya ada baginya faedah juga, iaitu untuk menghidupkan zatnya. Tetapi tidak dinamakan takluk, hanya dinamakan samaratul hayat. Hidup. Hidup tu samarah. Kalau sifat lain kan hayat takluk lalu. Kalau sifat lain panggil takluk kan. Jadi dia tak panggil takluk. Takluk ni tujuh iklan dia tak duduk mana. Faedah lagi dia. Faedah nak bagi hidup. Tak ada dia, hidup dia. Jadi bukan saja-saja di kosong itu dia tak ada faedah. Sifat lain semua ada faedah tujuh lain. Yang ni faedah dia tak tujuh mana. Tujuh nak bagi Tuhan hidup. Boleh kan? Dan mustahil lawannya iaitu mati. Dan mustahil lawannya iaitu mati. Boleh itu. Mati ini pun satu sifat yang wujudi juga. Apabila dibuang roh kita, apabila dibuang roh kita, dibuat sifat pemati. Apabila dibuang roh kita, dibuat sifat pemati, ganti di tempat roh itu. Inilah akidah Ahlussunnah. Mana hari? Mati itu pun satu sifat yang wujudi juga. Apabila dibuang roh kita, dibuat sifat pemati, ganti di tempat roh kita. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Mu'tazilah, dibuang sifat hidup, tak payah buat ganti. Dibuang sifat hidup, tidak payah buat ganti. Maknanya mati itu amrun i'tibari di sisi Mu'tazilah. Mati itu amrun i'tibari Mu'tazilah. Tak ada hidup, mati bukan payah buat. Sebenarnya hari. Adapun Mu'tazilah dibuang sifat hidup, tidak payah dibuat ganti. Maknanya mati itu amrun i'tibari di sisi Mu'tazilah. Dia betul. Macam pelita dia. Nak berhidup cucuk. Mati saya kita tak payah nak padah habis minyak. Nampak tak? Dia kias betul. Kita ada. Kita sama-sama wujudi. Hidup roh wujudi, buang roh, Tuhan buat sifat pemati ganti. Boleh? Dari sunnah kita ni kira betul. Dia kira betul. Tuhan buat sifat pemati bos itu ganti hidup. Untuk mati. Untuk bagi mati zat. Tadilah kata bukan begitu. Cerita tak habis minyak.
Kita diri tak payah buat ganti dah. Kita ada wujudi, lawan wujudi. Sifat wujudi lawan sama wujudi lah. Mustahil lawannya itu mati. Itu pematilah. Dalam terjemah elok, sifat pemati buat. Dan dalil ayat Allah Ta'ala itu. Mana dalil? Dan dalil ayat Allah Ta'ala itu. Bahawa saja jika ada yang mati, jadi tiap puasa dia memang ini mudah dah mati nak layak apa lagi nak buat kerja apa lagi dah. Tak boleh jadi lagi bumi ni kalau dia mati mudah. Bahawasanya jika ada yang mati tiada puasa ia dan tiada menghadaki dan tiada mengetahui habis. Ayat ni yang penting sekali dan itu mustahil tak puasa tak puasa. Dan iaitu tak puasa semua itu mustahil. Pasal kerana telah sabit demikian itu kuasa mengetahui. Kerana telah sabit demikian itu kuasa mengetahui, melihat ila akhir. Karena telah sabit tetap demikian itu Tuhan kuasa mengetahui, melihat dengan beberapa dalil yang telah terdulu saya baca. Kemudian kesimpulan maka sabitlah ayat Allah Ta'ala. Tetap sekali Tuhan ada sifat hidup. Dan apabila sabit hayatnya mustahil matinya. Tulis lagi. Dalil kita ahli sunnah. Dalil kita ahli sunnah. Hidup dan kemati itu dalil kita ahli sunnah. Hidup dan kemati itu wujudi kedua. Ialah ayat Quran. Ialah ayat Quran. Khalaqal hayata wal mauta. Ayat Quran. Khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum. Khalaqal hayata wal mauta. Ayat Quran. Maka tak dinamakan khalaqa melainkan benda yang dibuat itu wujudi, makhluk. Itu dari kita. Wujudi kedua. Mati itu pada mana mutajilah mati amr i'tibari. Kita mati benda wujudi, ambil benda dalil percaya. Dari kita ahli sunnah penghidup dan pemati itu wujudi keduanya. Ialah an khalaqa al-hayata wal mauta liyabluwakum. Khalaqal hayat telah menjadi oleh Allah Taala akan penghidup wal mauta dan pemati. Tentu benda wujudi. Tak boleh kata khalaqa menaikkan benda itu makhluk. Bila kata makhluk benda wujud. Wadah maksud alasan anwar elok Mu'tazilah kata tak. Kita ada dalil ayat Quran khalaqal hayata wal maut, buka ayat Quran telah menjadi Allah Ta'ala penghidup dengan pemati. Jadi pemati benda wujudi Tuhan buat ganti bahawa hidup. Mu'tazilah kata bagaimana kami ada ayat Quran boleh khalaqal hayata wal maut menjadi Allah Ta'ala penghidup dan pemati. Kedua Tuhan buat. Bila kata khalaqa benar makhluk itu benar wujudi. Yang kali kata begitu wujudi ya. Hidup wujudi, mati itu pun wujudi. Kalau buat ganti. Habis. Lagi ke-9 sam'un wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.